Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, macam yang saya janjikan hari tu, saya cakap saya nak adakan satu lagi segmen baru pada hari Jumaat kan. Jadi inilah dia segmen barunya. Jadi dekat slot hari Jumaat ni, insya-Allah saya akan penuhkan dengan perkongsian-perkongsian yang ilmiah. Dan hari ni saya nak sharekan dengan korang tentang masjid yang diperbuat daripada lumpur. Jadi korang tahu tak, dekat benua Afrika sana ada satu masjid yang diperbuat daripada lumpur tau. Nama masjid ni adalah Masjid Jin yang terletak di negara Mali di benua Afrika. Apa yang menarik tentang Masjid Lumpur ni sebab dia adalah masjid lumpur yang tertua di dunia dan masjid lumpur yang terbesar di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya ada lagi lah masjid-masjid lumpur yang lain kan. Jadi Masjid Jin ni dibina sejak tahun 1300 lagi. Kajian sejarah percaya bahawa tarikh asal masjid ni dibina adalah sekitar tahun 1200 hingga 1300 Masihi. Dalam tahun 1828, ada seorang penjelajah berbangsa Perancis iaitu René Caillie. Dia ada jumpa runtuhan masjid ni masa dia melawat dekat Jin tu. Jadi masa awal-awal penemuan dia, masjid ni dibiarkan tak terurus tau. Dan hampir keseluruhan struktur masjid tu dah hampir runtuh dah. Jadi pada tahun 1906, masjid ni dibina balik, dibuat semula oleh pentadbiran Perancis. Lepas tu masjid ni siap sepenuhnya setahun kemudian. Jadi struktur yang dibina balik pada masa tu apa yang kita lihat hari inilah. Okey, dinding masjid ni dibina dengan menggunakan bata yang dijemur di bawah cahaya matahari yang dipanggil sebagai fere. Jadi selain daripada menggunakan bata lumpur, diorang juga guna campuran pasir, simen dan juga batu kapur sebagai bahan pelekat bata tu. Pada bahagian luar masjid ni, diorang letak atau hias dengan pelepah-pelepah yang diambil daripada sejenis pokok palma. Jadi pelepah ni bukan digunakan sebagai hiasan semata-mata, tapi juga digunakan sebagai scaffolding yang digunakan masa diorang baiki masjid ni. Sebenarnya setiap tahun diorang akan ada pesta untuk baiki masjid ni tau. Jadi pada bulan April setiap tahun akan ada satu hari khusus yang disebut sebagai crepissage ataupun plastering. Jadi pada hari itu, keseluruhan dinding luar Masjid Jin tadi akan kembali diplaster ataupun ditampal semula dengan menggunakan lumpur-lumpur sebelum tibanya musim hujan lebat. Biasanya musim hujan dia orang akan tiba pada bulan Julai ataupun Ogos macam tu. Jadi tujuan dia orang plaster ataupun tampal balik masjid tu dengan lumpur-lumpur tu untuk memastikan masjid tu terus bertahan dalam musim hujan nanti. Jadi apa yang menariknya, proses plaster, proses menampal masjid-masjid ni bukan dibuat oleh kontraktor yang berpengalaman tau, ataupun kontraktor yang dibayar khusus lah. Tapi sebaliknya, kesemua penduduk tempatan tu macam berlumba-lumba untuk datang baiki masjid tu. Mereka akan bawa lumpur yang dijunjung atas kepala dengan bakul kecil macam tu kan. Jadi diorang ni sebenarnya berlumba untuk cepat siap tau. Siapa cepat siap dulu, dia menang macam tu. Macam sekolah rendah dulu pula. Tapi walaupun mereka buat kerja tu dengan cepat, ada orang yang akan menilai kualitinya tu. Jadi penilai-penilainya ni terdiri daripada 80 orang tukang batu yang senior. Jadi kenapa diorang ni macam berlumba sangat? Sebab sebenarnya kalau diorang cepat siap, siapa yang paling cepat siap, dia akan dianggap pemenang. Dan diorang akan menerima sejumlah wang sebagai hadiah. Jadi sebab itulah diorang macam berlumba-lumba sangat tu. Kan dapat wang kan. Jadi seluruh ahli komuniti yang ada kat sana akan tolong, akan bantu kumpulan perkampungan masing-masing dengan peranan mereka yang berbeza-beza lah. Yang kaum wanitanya akan bawa air untuk bancuh lumpur tu kan. Yang lelaki dewasa pula, dia orang yang akan bancuh lumpur tu. Jadi air-air tu semua sebenarnya dia orang ambil daripada sungai-sungai yang berdekatan. Jadi bacuhan lumpur tu sendiri terdiri daripada lumpur, air sungai, sekam padi, sheet butter dan juga serbuk baobab. Yang kanak-kanak pula dia orang akan bawa bancuhan lumpur tadi dari tempat bancuhan tu ke kawasan masjid untuk diplaster. Seluruh kawasan Jin termasuklah Masjid Jin ni telah diberikan status sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1988. Jadi masjid ni bukan je bertindak sebagai simbol bandar Jin, tapi juga sebagai keseluruhan negara Mali. Katanya setiap minggu diorang akan adakan pasar minggu dekat depan masjid tu tau. Jadi sebab kat depan kawasan masjid tu ada satu tanah lapang. Jadi kat situlah diorang akan buat pasar minggu, diorang akan berpesta dekat situ dan semua penduduk tempatan pun akan datang untuk beli belah kat situ. Okey, dekat bandar Jin tu penduduknya lebih kurang 10,000 orang tau.
Dan 90% daripada penduduk dia adalah beragama Islam. Yang paling pelik, bila waktu azan je akan ada 4 orang yang akan melaungkan azan. Jadi setiap seorang tu dia akan ada setiap penjuru. Masjid tu 4 penjuru kan, satu seorang. Macam tu. Walaupun masjid ni diperbuat daripada lumpur, imam masjid ni iaitu Imam Al-Bami Korobara telah menggunakan internet di dalam pejabat masjid ni. Pada tahun 2005, kerajaan Amerika telah memberikan bantuan peralatan komputer dan juga kemudahan internet kepada masjid ni. So macam mana? Korang teruja tak untuk pergi tengok sendiri masjid daripada lumpur ni? Best kan? Memanglah daripada luar tu nampak macam yelah lumpur macam mana kan? Tapi budaya yang diorang nak tunjukkan dekat situ tu macam agak mengagumkan lah. Dan masjid ni pun bukannya tak cantik. Cantik je kalau tengok daripada luar, nak ambil gambar macam tu kan. Tapi yelah, masjid bukan untuk dia ambil gambar. Masjid untuk pergi, lepas tu solat kat situ kan. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni dan nak lagi video perkongsian masjid-masjid yang lain, korang kena tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Sebelum tu maaf kalau ada yang terkurang daripada saya. Dan kalau korang ada lebih banyak tahu tentang info-info masjid ni, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.